Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan pada pagi ini kita dapat kembali, dan insya-Allah kita sambung bacaan kita dari surah Al-Baqarah. Hari ini pada muka surat, masih lagi muka surat 40. Ada satu lagi ayat yang tak sempat kita baca makna dia semalam, dan kita sambung pada muka surat 41 terus sampai habislah insya-Allah. Hari ini kisah sambungan cerita, jadi mungkin kita sempat baca satu muka surat. Baik. Muka surat 40 dulu dari ayat 248. 248. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين
آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi syukur pada Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam atas nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda
para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Baik, jadi ayat yang kita baca hari ini adalah sambungan kisah Bani Israel yang kita dah baca dah semalam, iaitulah permulaan kisah seorang raja yang bernama Talut. Raja yang nama dia Talut. Semalam kita dah cerita asal usul macam mana Bani Israel ni lepas daripada Nabi Musa senantiasa dikalahkan. Lepas Nabi Musa wafat, dan mereka mula jauh beberapa ketika, lepas tu okey lagi. Lepas tu mula mereka ni jauh daripada agama Nabi Musa. Lalu Allah hukum mereka dengan kekalahan. Orang serang dia, musuh dia kalahkan dia, sehingga mereka ni tak ada dah. Tinggalan Nabi Musa pun habis kena rampas kat orang. Ada satu peti yang disebut sebagai tabut. Dalam tu ada petunjuk-petunjuk dari agama mereka, tinggalannya Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Peti tu pun kena ambil kat orang dah. Tak ada apa dah pada Bani Israel. Lalu di saat itu mereka pun minta kepada Allah supaya mereka diberi seorang raja yang memimpin mereka untuk berperang. Dilantik raja untuk mereka ni berperang. Ada Nabi di kalangan mereka. Nabi tu kata, alamukan ada raja perintah perang, tak nak perang pula. Dia kata takkanlah kami tak ikut berperang, sebab kami dah dikeluarkan daripada negeri kami, dipisahkan daripada anak-anak kami. Tapi kenyataannya, oleh kerana sifat Bani Israel ni memang macam tu, bila Allah Ta'ala fardukan ke atas mereka ni jihad atau perang, lalu mereka berpaling meninggalkan panggilan jihad itu. Lalu bila dilantik seorang raja di kalangan mereka, Nabi tu tunjuk, kalau nak raja ataupun Allah Ta'ala dah pilih bagi kamu seorang raja, ni dia tunjuk seorang tentera dari tentera Bani Israel. Nama dia Talut. Talut. Bunyi macam Tahut dia lah. Talut. Nama dia Talut. Talut ni tentera daripada kalangan tentera biasa. Bila dipilih daripada tentera biasa, tak puas hati pula. Dia kata sepatutnya kamilah keturunan yang mulia, kami keturunan Yahuda. Patut kami jadi raja. Lepas tu kami ni pula, Talut ni pula, dia miskin. Dia tak ada harta. Jadi patutnya kamilah. Jadi Nabi tu kata apa? Di akhir ayat yang kita baca, innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Ini adalah pilihan Allah ke atas kamu. Allah yang pilih, dan Allah telah memberikan kepadanya ilmu serta kekuatan pada tubuh badan. Jadi inilah kelayakan untuk seorang itu memimpin dengan ilmu, dengan kekuatan yang ada. Kalau dia nak berjihad, taktikal dia, tubuh badan dia yang dilantik. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Hujung ayat semalam kita baca, dan Allah dia akan bagi kepada sesiapa sahaja kekuasaan. Wallahu wasi'un alim, dan Allah ni maha luas lagi maha mengetahui. Baik. Jadi sambungan pada cerita tu, untuk lebih meyakinkan kepada pengikut-pengikut ni Bani Israel ni bahawa Talut ni lah adalah pilihan Allah ke atas mereka. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkih. Berkata Nabi mereka kepada mereka, tanda kekuasaan dia. Nak suruh orang ni ikut dia ni, Allah bagi tunjuk kepada mereka, inilah tanda dia. Ayyatiyakumut tabut, akan datang kepada kamu
peti yang dulu hilang tu. Ni ayatiyakumut tabut fihi sakinatum mir rabbikum, di dalamnya adanya ketenangan dari Tuhan kamu. Fihi sakinatun mir rabbikum, padanya ada ketenangan, wa jalalah, ada keagungan. Wa baqiyatun, makna bila sampai je peti tersebut akan datang satu ketenangan, rasa keyakinan kepada Bani Israel bahawa bantuan Allah ni, petunjuk Allah dah sampai kepada mereka. Wa baqiyatun mimma taraka alu Musa, dan hasil tinggalan daripada sebahagian dari apa yang telah ditinggalkan oleh keluarga Nabi Musa dan Nabi Harun. Dalam peti itu ada sebahagian tinggalan Nabi Musa dan Nabi Harun sebagai bukti kepada mereka ni, Bani Israel ni, sebagai bukti kepada Bani Israel. Disebut dalam tafsir ini, berkata Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala asahu wa radadal alwah, dalam tu ada tongkatnya Nabi Musa, dan dalam tu adanya beberapa keping alwah, iaitulah apa tu, papan loh tulisan yang digunakan zaman yang ada. Jadi dia itu tinggalan. Dan berkata sebahagian lagi daripada ulama tafsir, di dalamnya juga ada Taurat. Ada Taurat dalam peti itu. Ni sebahagiannya kata macam-macam lah. Ada yang kata, siapa dalam tafsir ni ada yang sebut wan na'lan, selipar pun ada. Tongkat Nabi Musa tu memang hak ni hak paling masyhur lah. Sebab Nabi Musa ni ada tongkat kan. Ni kalau geng-geng hak minat tongkat ni, dia pergi cari ni mana tongkat Nabi Musa. Ni cari tabut. Semalam saya tak dapat video gambar. Ada geng hak memang minat kepada benda-benda pelik ni lah. Oh, dia kan mari ada seorang lah ni mari hak wajah handsome, mengaku cicit Nabi yang keberapa tak tahulah. Dia mari, tapi herannya dia mari tu tak baca hadis. Dia mari tu bawa rupa, kalau duduk dalam majlis baca hadis Nabi, ajar ilmu, ada majlis ilmu tu lain lah. Tapi ni dengan sebab keturunan dan juga kehandsoman. Cumanya orang punya ta'assub, semalam saya baca dalam ni, orang kata dia tengok kawan tu pegang tongkat, dia kata dia baru tahu itulah tongkat asal daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kata mengarut sungguh dia ni. Pertama sekali kawan tu duduk di tempat dia, orang tak puja lagu ni pun. Tempat dia je. Mari tempat kita ni orang puja begitu sekali. Hulu melampau. Dan kemudian boleh orang kata tongkat hak dia pegang tu tongkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macamlah dia tu keturunan hak paling besar. Baik duduk ni Said Sirajuddin Jamalullail tu tertusah dah, raja lagi. Tak? Tapi sifat-sifat macam ni lah, setengah-setengahnya orang mencari sesuatu yang tidak benar untuk disandarkan sebagai lambang ketaksuban kepada sesuatu. Kembali kepada cerita tongkat Nabi Musa. Kalau orang tanya mana tongkat Nabi Musa lah ni, tak tahu mana dah lah jawapan dia. Kalau orang Yahudi ada simpan, wallahu ta'ala alam. Tapi benda-benda macam ni tidaklah menjadi satu keyakinan atau sebab kebenaran nak dalam agama kita. Syariat ditentukan dengan wahyu, bukan dengan objek-objek macam tu. Baik. Tahmiluhul malaikah, yang disebut dalam tafsir lagi, berkata Ibnu Abbas, peti itu dibawa oleh malaikat kepada Talut, tanda kekuasaan dia.
di mana disebut dalam tafsir ja'atil malaikah tahmilut tabut baina samai wal ard hatta wada'athu baina yaday Talut wan nasu yanzurun. Datang malaikat bawa peti tu dari langit turun ke bumi, kemudian letak di depan Talut dalam keadaan orang tengok. Oh, ni Bani Israel ni kalau tak beriman lagi tak tahulah lagu mana. Ni sebab tu mereka ni kaum yang sangat dimurkai oleh Allah. Sebab Allah dah bagi kepada mereka ni nabi ramai, mukjizat banyak, tanda-tanda kenabian tu depan mata. Disebut oleh Al-Imam As-Suddi dalam tafsir dia, sebagaimana yang disebut diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari, asbahat tabutu fi dari Talut fa'amanu binubuwati Syam'un wa ata'u Talut. Apabila pagi-pagi tu mereka tengok tabut tu, beti tu ada depan rumah Talut, mereka pun berimanlah dengan nabi mereka, iaitulah Syam'un, yang tunjuk inilah raja kamu Talut ni, Samuel. Dan inilah dia nabinya, dan inilah dia rajanya. Lalu mereka pun taatlah kepada raja Talut. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Itu adalah keterangan bagi Allah, bagi kamu dari Allah, agar kamu ni sekiranya kamu benar-benar beriman. Baik. Sambungan cerita tu lagi, falamma fasala Talut, muka surat sebelah tu. Falamma fasala Talut bil junud, dan apabila Talut keluar bersama-sama tenteranya, dia pun keluar dengan tentera dia, nak pergi perang lawan musuh Bani Israel. Falamma fasala Talut, keluarlah Talut bijunudihi, dengan tentera dia. Qala innallaha mubtaliikum binahar. Dia pun kata kepada tentera dia, Allah akan menguji kamu dengan sebatang sungai. Sebatang sungai. Disebut dalam tafsir juga, Imam As-Suddi menyebut jumlah mereka wallahu ta'ala a'lam sebanyak 80,000 masa tu. Tentera dia 80,000. Wallahu ta'ala a'lam akan jumlah yang sebenar. Bila sampai ke sungai, dia sampai, dia kata Allah akan uji kamu dengan sebatang sungai. Ibnu Abbas menyebut sungai ini sungai yang ada dekat di antara Jordan dan juga Palestin, yang disebut sebagai Nahrus Syariah. Nama dia, nama sungai itu. Dia kata masyhur dalam tafsir ni, cuma masyhur bagi puak dia lah, orang Arab ni. Kita kenal sungai Pahang, sungai Rajang, sungai lagu tu lah. Paling-paling sungai Nil hak kenal, sungai lain tak kenal adalah. Euphrates tu pun, sungai Furat, Dajlah bahasa tu. Kita dengar tu, dengar lah juganya. Tapi orang disebut sungai Asy-Syariah yang masyhur. Lalu dia kata Allah uji kamu dengan sungai tersebut. Sungai tersebut apa ujian dia? Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang minum daripada sungai tersebut, maka dia bukan daripada kumpulan aku. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Siapa yang tak minum, maka dia termasuk kumpulan aku. Jadi Allah Ta'ala nak uji kesetiaan. Depan ni ada sungai. Allah uji kamu sekalian, siapa sampai di sungai, jangan minum air daripada sungai itu. Siapa tak minum, dia stay dengan tentera. Siapa yang minum, dia bukan daripada kumpulan kita.
illa man ightarafa ghurfatan biyadih, kecuali yang diizinkan ialah satu cedok dengan tangan, ambil minum sikit je, tu sahaja dibenarkan. Tak boleh ambil duduk turun dekat sungai tu gogok minum tu, tak boleh. Allah uji dengan sungai ni, tak boleh minum air sampai jangan minum. Nak tahu tentera ni ikut ke tidak dengan perintah dia. Sampai fasyaribu minhu, pakak minum belaka. Tengok ni, dia ujian Allah ni, nak tengok kita ni setara mana je kita setia dengan Allah, setia dengan perintah. Sampai jangan minum, tiba-tiba minum. Tengok macam mana mu nak lawan, mu minta raja, nak perang dengan musuh. Allah bagi kepada kamu raja, Allah bagi pula kepada dia ilmu dan kekuatan. Allah nak uji kamu ni, nak perang ni, betul tak kamu nak ikut raja sebagaimana minta selama ni? Ujian dia, ujian ketaatan kepada raja. Kalau dia suruh mu jangan minum, jangan minum. Kalau dia suruh bagi kamu minum, kamu minum. Ini taat setia kita. Bila nak perang memang kena lagu ni. Ingat tak cerita Nabi SAW dengan tentera di Bukit Uhud? Ada 50 orang pasukan pemanah Nabi letak atas puncak bukit. Nabi kata, kalau apa pun berlaku jangan turun sampai kamu tengok mayat-mayat di patuk burung bawah ni, kalau kalah sekalipun jangan kamu turun daripada bukit ni. Berlaku perang. Akhir sekali dengan sekejapnya tentera Islam menang. Pasukan pemanah panah daripada atas, lari habis tentera Quraisy yang jumlah dia 3,000 orang tu, lari tinggalkan harta rampasan perang. Nabi dah pesan jangan turun. Akhir sekali dia pun tengok orang bawah kutik-kutik rampasan perang, dia pun turun. Bila turun, orang kafir patah balik dan Allah uji keadaan mereka masa tu. Dan saat itulah waktu Nabi SAW hampir-hampir mati terbunuh. Orang pukul Nabi dengan pedang, topeng besi Nabi pun pecah, jatuh dalam lubang dan seumpama dengannya. Jadi kesetiaan kepada pemimpin dalam sudut peperangan ni memang kena. Jadi Allah Ta'ala sebut macam mana pada tentera Talut ni Allah uji dia. Mu nak dengar ke tidak perintah pemimpin? Ujian dia sungai. Senang je ujian dia. Nak tahu taat ke tidak? Kita ni kadang-kadang Allahu Akbar, ayo nak memimpin satu organisasi, jangan mikir bak memimpin satu negara lagi. Nak memimpin satu keluarga pun dah ada 10 orang je. Ujian dia, jangan siapa makan dah bawa tudung saji ni. Waktu pun balik-balik buka tudung saji, tengok-tengok lauk hilang. Habis, tak ada. Tak perang kita ni, ayo ujian ketaatan. Ni dalam organisasi ni yang buat, ni buat. Selama dia tidak apatah lagi apabila perintah tu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Patut lagilah kita ni taat. Taat kepada Allah dan taat dalam urusan kepimpinan supaya semua tu jadi elok. Fasyaribu minhu, tak tahan. Dia orang sampai sungai, dalam perjalanan tengok ada sungai pula kan. Dia lupa. Pada ujian tu turun minum. Minum tu gak peteguk banget. Habis minum lah. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum, kecuali sedikit sahaja dari kalangan mereka yang tak minum, iaitu yang makan ambil satu cedok, beberapa teguk, dah cukup. Sehingga berkata Ibnu Abbas, bila kita baca dalam tafsir ni lagi,
Ibnu Abbas berkata, man ightarafa minhu biyadihi ruwiya wa man syariba minhu lam yarwa. Siapa yang ambil cedok dengan tangan, minum, hilang dahaga. Dan siapa yang turun minum daripada sungai itu direct, tidak hilang dahaga dia. Allah Ta'ala bagi kepada mereka macam tu. Berkata Imam Ibnu Jarir dalam tafsir, dia meriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib. Dia berkata, kunna, dulu kami ada juga cakap-cakap, anna ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi kanu yawma badrin 300 wa bid'at ashar ala iddati ashabi Talut alladhina jawazu ma'ahu nahr wa ma jazahu ma'ahu illa mu'min. Berkata Al-Bara' bin Azib, ikut tafsir yang disebut oleh Ibnu Jarir At-Tabari, dia kata Al-Bara' meriwayatkan, dulu kami sahabat-sahabat Nabi duduk bercakap-cakap, orang yang ikut Nabi dari pedang perang Badar, jumlah dia 300 orang lebih je. Mereka kata boleh jadi sedikit, kata ala iddati, beginilah bilangannya yang ikut tentera Talut waktu menyeberangi sungai. Sikit je, lebih kurang jumlah tentera Badar. Tu Tuhan kata fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Sikit je. Tapi jumlah yang tepat tu berapa, wallahu ta'ala alam. Cuma diriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib, dia kata kami mengira bilangan tentera Badar yang menyertai Nabi pada perang Badar lebih kurang dengan tentera Talut yang menyeberangi sungai. Falamma jawazahu, apabila dia pun menyeberangi sungai dengan kumpulan yang sedikit tadi, sikit ya pergi. Falamma jawazahu huwa, apabila dia menyeberangi, dia ni siapa? Talut, raja dia ni. Huwa walladzina amanu ma'ahu, dan orang yang beriman bersamanya. Lalu Allah Ta'ala sebut kalimah walladzina amanu ma'ahu, orang yang menyeberangi sungai itu adalah orang yang benar-benar beriman. Selamat tu je kumpulan dia. Sikitnya jumlah orang yang taat ni. Payah. Falamma jawazahu huwa alladhina amanu ma'ahu qalu, mereka berkata, la taqata lana al-yawma bijalut wa junudi. Tak ada dah kekuasaan atau kemampuan hari ini kepada tentera Jalut, qalu la taqata lana al-yawma bijalut wa junudi. Tak ada kekuatan dah kita nak lawan tentera Jalut dan nak lawan Jalut dan tentera dia. Berapa jumlah tentera Jalut dan Jalut, wallahu ta'ala alam. Okay? Jadi yang dia Talut nak lawan Jalut. Dekat-dekat dah. Tabut, Talut, Jalut. Orang mana so tak tahu. Kalau buat teka-teki payah nak jawab ni. Esok kita tanya dekat dewan, pintu masuk ni. Nak masuk, tanya keyword dia dulu. Passcode. Talut, Jalut, Tabut. Apa dia makna dia? Tak boleh jawab, tak boleh masuk kelas. Baik. Cerita ni menarik, cerita ni. Menarik cerita ni. Dia kata tak ada kan, mana boleh lawan kita ni. Tentera Jalut ramai, kita ni sikit. Dah lah tak ada 80,000 tu, tinggal berapa dah. Dia kata habis dah lah kita ni. Lalu
qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah, berkatalah orang yang yakin dia akan bertemu dengan Allah, yakni orang berilmu di kalangan mereka, seorang ulama di kalangan mereka berkata, kam min fi'atin qalilatin, berapa ramai kumpulan yang sedikit, berapa banyak kumpulan yang sedikit, ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah, boleh mengalahkan kumpulan yang ramai dengan izin Allah. Jadi dalam kebimbangan mereka nak lawan tentera Jalut, jumlah mereka sedikit, tapi mereka diberi ketenangan dengan perkataan seorang yang berilmu di kalangan mereka, jangan bimbang, berapa banyak kumpulan yang sedikit boleh mengalahkan kumpulan yang ramai kalau Allah izinkan. Dan wallahu ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang yang sabar. Jadi kita teruskan perjalanan kita dengan raja kita, kerana dia telah ditunjukkan oleh Nabi kita dan Allah memerintahkan kita taat kepada dia. Kita berperang dengan izin Allah, kita menang. Wallahu ma'as sabirin, dan kita sabar di atas apa yang nak datang kepada kita. Fa walamma barazu li Jalut, datang lepas pada tu, apabila mereka keluar menentang Jalut dan tentera dia, qalu rabbana afrigh alaina, mereka keluar sambil berdoa, ya Allah, afrigh alaina sabra, limpahkanlah ke atas kami kesabaran, wa thabbit aqdamana, tetapkanlah teguhkanlah tapak pendirian kami. Ini kami, kaki-kaki kami ni, aqdam ni kaki-kaki lah, teguhkanlah kaki kami, jangan bagi kami ni lari daripada medan, jadikan kami sabar, teguhkan kaki kami dalam peperangan, jangan bagi kami lari. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan bantulah kami, menangkanlah kami di atas orang-orang yang kafir. Jadi mereka pun pergi perang. Bila perang memanglah, tuan-tuan tahu dah, cerita Talut ni sebenarnya keyword kepada cerita seorang Nabi yang lain. Dalam tentera Talut ni ada seorang daripada Bani Israel yang nantinya akan dilantik menjadi Nabi, iaitulah Nabi Daud. Tu ya cerita David and Goliath. Goliath ke baca dia? David and Goliath. Goliath tu Jalut. Goliath tu Jalut. Jim, Jim ni orang Arab dia sebut Jim, bahasa translation dia akan jadi G. Jim tu jadi G. Huruf G dalam bahasa Roman, G dalam bahasa Arab Jim. Jalut dia jadi Goliath. Translation dia jadi David and Goliath. Sebab tu cerita ni penting untuk kita faham kenapa hari ni geng-geng Israel tu takut sangat ke orang Palestin bawa batu. Ni cerita dia ni. Padahal nu ada tank, kereta perisai, senjata. Kawan ni lawan batu je. Tapi bila lawan batu, lari bok-bok ni Israel ni. Dia tak berani. Mari pun duk benteng-benteng tembok jauh-jauh peluru getah. Kalau mari depan, takut pun dia lari. Tu. Pasal apa? Cerita David and Goliath. Daud dan Jalut. Ini cerita dia. Fahazamuhum biidnillah. Akhirnya kumpulan yang sikit ni boleh mengalahkan Jalut yang ramai.
Siapa yang bunuh Goliath? Jalut. Siapa yang bunuh? Nabi Daud bunuh. Wa qatala Dawudu Jalut. Ayat ni, baca ayat Quran. Fahazamuhum, mereka berjaya mengalahkan tentera Jalut. Wa qatala Dawudu Jalut. Nabi Daud berkuasa telah mengalahkan Jalut. Nabi Daud bunuh Jalut. Disebut dalam tafsir dan cerita Israiliyat lah. Orang Israel memang percaya cerita ni. Apa dia? Annahu qatalahu bimiqla'in kana fi yadihi ramahu bihi fa asabahu faqatalahu. Nabi Daud ni dia bunuh dengan miqla'. Miqla' ni alat pelempar. Miqla' ni alat pelempar. Yang pelempar tu daripada tali, hujung tu letak batu, bukan lastik tu. Kalau kita tengok orang tu dia pusing, pom, dia lempar. Pernah tengok tak? Tengok dalam video-video YouTube ada tu. Ni. Batu tu kena di Jalut, mati. Batu tu kena dahi, tak silap. Kena di dahi Jalut, batu roboh mati. Bila mati Jalut, habis tentera dia pun lagi kalah. Jadi cerita batu ni Israiliyat. Cerita ni dalam cerita Israiliyat, tapi disebut dalam tafsir, sebahagian daripada riwayat tafsir ambil cerita ni untuk memberikan gambaran kisah macam mana Nabi Daud mengalahkan Jalut, sehingga hari ni orang Israel takut dekat gunung batu. Takut. Ini asal usul cerita ni. Batu kalau kata memanglah hari ni kita kalau boleh nak lawan senjata, kalau sepatutnya biar fair lah, dia ada M16, kita pun orang Islam lawan dengan M16 juga. Kalau dia ada RPG, kena lawan dengan RPG juga. Benar? Kalau dia ada senjata-senjata berat, tank, apa semua, kena ada juga. Cuma oleh kerana dalam ketiadaan itu, apa yang kita nak boleh buat? Tiba-tiba orang Islam ambil, Allah Ta'ala bagi ilham kepada mereka, ambil sesuatu yang ada dalam keimanan mereka. Bila tengok batu dengan tali tu, mereka jadi takut. Jadi takut tu tak beri lagi senjata tu. Tapi akhir zaman mereka akan lari daripada orang Islam juga. Wa hazama wa qatala Dawud Jalut wa atahu Allahul mulk, dan Allah memberikan kepadanya kerajaan. Kepada siapa ni? Kepada Nabi Daud. Kepada Nabi Daud. Macam mana dia boleh bagi kepada dia jadi raja ni? Wa kana, disebut dalam Israiliyat ni, Raja Talut ni, dalam sikit tu tentera dia telah berjanji, siapa-siapa yang bunuh Jalut, siapa-siapa yang bunuh Jalut, dia akan berkongsi kekayaan dia, dan dia akan serahkan kepada orang tersebut kekuasaan dia, dan dia akan kahwinkan dengan anak dia, anak Raja Talut. Siapa boleh bunuh Jalut, an yuzawwijahu ibnata, bunuh anak, ambil kekuasaan Jalut. Siapa yang bunuh Jalut ni, ambil kekuasaan dia, ambil harta dia, dan kahwin dengan anak dia. Akhir sekali yang bunuh tu Nabi Daud. Lalu dialah jadi raja lepas pada tu, ganti Jalut. Dan bermulalah kekuasaan Nabi Daud. Lepas pada tu Nabi Sulaiman. Asal cerita Nabi-Nabi Bani Israel yang kemudian. Wa atahu Allahul mulka wal hikmah. Bukan setakat tu, lepas dah jadi raja,
diberikan pula hikmah, iaitu dilantik menjadi nabi. Nabi Daud setelah itu dilantik menjadi nabi. Wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah ajarkan kepadanya apa yang Allah kehendaki. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'dil lafasadatil ard walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Sekiranya kalaulah Allah tidak menolak setengah manusia dengan setengahnya yang lain, nescaya rosak binasalah bumi ini. Maksud apa? Allah ni untuk dia jaga bumi, maka orang-orang yang jahat ni akan dibinasakan oleh Allah dengan orang-orang yang baik, dan sebahagian manusia mengalahkan sebahagian yang lain. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum, kalau tidak kerana Allah jadikan macam tu, nescaya orang-orang jahat ni akan merosakkan bumi. Sebab tu kita ada peperangan Ain Jalut, tepat sama perang ni berlakunya kekalahan tentera Tatar. Tentera Tatar kalah di tempat yang sama. Kalah dengan tentera Qutus, dengan nama dia lupa. Tapi maknanya tentera Tatar akhirnya kalah. Firaun akhirnya kalah. Orang-orang lawan Allah Subhanahu Wa Taala buat kerosakan ni akhirnya kalah. Kenapa mereka kalah? Kerana Allah Taala kata Allah akan hilangkan kumpulan-kumpulan yang jahat dengan sebahagian orang yang lain sebagai tentera yang Allah Taala hantar untuk Allah jaga bumi ini. Kalau tidak, acul lebu dah. Kalau dibiar, maknanya orang jahat ni macam orang katalah sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juruk. Ingat, hak jahat ni Allah yang akan jatuhkan mereka. Dia tak akan lama. Mungkin mereka berkuasa sebentar, tapi tak akan lama. Yang akan Allah Ta'ala jaga ni ialah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang jaga syariat dia. Walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin, akan tetapi Allah senantiasa melimpahkan kurnianya kepada sekalian alam. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Itulah ayat-ayat Allah yang Allah bacakan dia, kami bacakan dia kepadamu dengan benar, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah dari kalangan rasul-rasul. Jadi cerita ni menjadi tanda bukti bahawa Nabi Muhammad adalah Nabi. Dia boleh cerita kepada orang Bani Israel apa yang berlaku pada kumpulan mereka. Alhamdulillah, habis ayat ni satu muka surat. InsyaAllah esok ayat juzuk 3. Molek esok. Bermula juzuk 3, kita mula tempat baru lah insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.